Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Hajirani dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan agar sistem sekolah agama dikemaskan mustahak disesuaikan mata pelajarannya. Pada keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Hal Ehwal Agama, Baginda juga bertitah menegaskan langkah proaktif untuk memantau atau mencari orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sesuatu perkara yang munasabah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Hal Ehwal Agama di Jalan Menteri Besar pagi tadi. Pada keberangkatan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan keprihatinan Baginda dalam beberapa perkara, antaranya pengintegrasian pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum dan pengagihan zakat. Mengenai pengintegrasian pelajaran agama, Baginda menegaskan bahawa tidak ada sebarang tujuan untuk menghapuskan sekolah agama. Sekolah agama, tegas Baginda, adalah rangkaian dari MIB dan salah satu jati diri negara yang dibanggakan. Beta terpanggil untuk menyebut sedikit lagi mengenai pengintegrasian pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum bagi penuntut-penuntut di peringkat pra hingga darjah 3 sekolah agama. Langkah ini adalah semata-mata bertujuan baik untuk penyesuaian supaya tidak terlalu membebankan atau memberatkan kepada penuntut. Kerana jika terus-menerus membebankan atau memberatkan, maka perkara itu dikhawatiri boleh membawa kepada gangguan emosi atau mental. Bukan dimaksudkan pelajaran agama merosakkan mental. Dengan langkah ini, tidak bererti kita menutup pintu untuk menilai dari masa ke semasa akan kesesuaiannya. Malah, kerajaan Beta akan terus-menerus memerhatikan perjalanan atau pelaksanaan sistem ini. Maka untuk itu, Beta amanahkan kepada Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan untuk sama-sama memantau dan membuat penilaian saksama mengenainya. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menegaskan hasrat Baginda agar sekolah agama dikemaskan sistemnya. Sehubungan itu pula, perlu Beta tegaskan bahawa tidak ada sebarang tujuan untuk menghapuskan sekolah agama. Sekolah agama adalah rangkaian dari MIB dan salah satu jati diri negara yang kita banggakan.
Hanya apa yang beta mahukan terhadap sekolah agama ialah dikemaskan sistemnya. Ini mustahak disesuaikan mata pelajarannya selaku sekolah rendah. Dikaji, ditimbang dan dihalusi secara profesional. Bukan asal ada atau dibuat secara rambang. Inilah yang beta mahu lihat berlaku sebagai satu perubahan, kehadapan dan perkembangan yang sempurna. Bukankah ini juga namanya integrasi? Perkara lain yang baginda timbulkan ialah mengenai zakat. Mulai 1 Muharram 1445 bersamaan 19 Julai 2023, bahagian kutipan dan agihan zakat bakas Jabatan Majlis Ugama Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama telah pun dinaik taraf menjadi sebuah jabatan yang dinamakan Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal. Sepatutnya setelah jadi jabatan, urus tadbir mengenai zakat akan berjalan lebih lancar dan teratur, terutama di bahagian kutipan dan agihan zakat. Beta ingin tahu berapakah jumlah kutipan zakat setakat ini dan berapa pula yang telah diagihkan kepada asnaf-asnaf yang berhak, serta juga bagaimana cara pengagihan dibuat. Adakah semata-mata menunggu pemohon untuk memohon atau ada juga usaha proaktif untuk memantau atau mencari sendiri ahli-ahli asnaf yang berhak menerima zakat? Isu berbangkit tentang permohonan zakat turut disentuh dalam titah baginda. Mengenai asnaf fakir miskin yang memohon, ada kedengaran mereka itu menunggu jawapan sangat lama, sedang mereka memerlukannya segera. Begitu juga asnaf lain seperti Al-Gharimin. Ada yang menunggu sampai berbulan atau mengandat tahun untuk mendapat jawapan sama ada diluluskan permohonan mereka ataupun tidak. Mengapakah begitu lama sekali menunggu? Sepatutnya menunggu lama-lama tidak berbangkit. Jika dalam tangan sudah sedia ada panduan yang menggariskan kategori mereka yang berhak atau tidak berhak sebagai penerima. Jika ini sudah ada, rasanya tidak lagi berbangkit. Pemohon menunggu lama-lama atau mesti berulang-alik ke pejabat untuk bertanyakan permohonan mereka. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah langkah proaktif untuk memantau atau mencari orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sesuatu perkara yang munasabah memandangkan terdapatnya orang-orang yang mungkin berhalangan untuk tampil memohon kerana sebab-sebab tertentu seperti warga emas yang tidak berupaya untuk memohonnya. Golongan yang tidak tahu bagaimana
untuk memohon. Golongan yang tidak tahu adanya Baitul Mal tempat memohon. Golongan yang tidak ada kemudahan untuk memohon. Golongan yang gagal mendapatkan pertolongan daripada ketua kampung untuk memohon. Semua ini boleh saja berlaku, sama ada disedari ataupun tidak. Kata kita, ketua kampung adalah boleh menolong. Betul, tetapi ada juga berlaku ketua kampung tidak peduli, atau ada anak buah kampung yang memohonkan pertolongan daripada ketua kampung, tetapi ketua kampung mencipta-cipta alasan tidak dapat menolong, atau terus-terus sahaja memutuskan bahawa anak buah yang memohon itu tidak layak untuk memohon. Ini biasa berlaku, bukan tidak berlaku. Adakah perkara seperti ini pernah turut didengar atau diketahui oleh pihak pengelola zakat? Dan jika pernah, inilah alasan makanya pihak berkenaan itu perlu bergerak untuk memantau atau mencari sendiri orang-orang yang berhak menerima zakat. Khasnya di ceruk-ceruk terpencil, pedalaman dan seumpamanya. Titah Baginda juga menegaskan mengenai perlunya ketua-ketua kampung dan penghulu-penghulu mukim proaktif untuk mengetahui sendiri kesusahan-kesusahan para anak buah kampung. Di samping itu, pihak berkenaan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri juga perlu mengambil tahu akan tata cara ketua-ketua kampung dan penghulu-penghulu mukim menjalankan tugas untuk kebajikan anak buah kampung masing-masing. Jangan sampai ada ketua hanya nama ketua sahaja tanpa menyumbang khidmat kepada anak buah masing-masing. Kita mengadakan jawatan ketua ialah untuk jadi indung kepada rakyat dan penduduk di setiap kampung, bukannya untuk jadi tuan yang tidak bersedia untuk menggalas tugas dan tanggungjawab. Selaku indung atau ketua, bukanlah tahan-tahan menunggu sahaja, tetapi perlu proaktif untuk mengetahui sendiri kesusahan-kesusahan para anak buah kampung. Inilah namanya amanah untuk ditunaikan, bukan diabaikan. Pada keberangkatan tidak berjadual pagi tadi ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat melawat sekolah rendah Pulai. Baginda memulakan keberangkatan di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Keberangkatan Baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Yang Berhormat Pihin Datu Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan.
Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Diikuti dengan sembah alu-aluan oleh Menteri Hal Ehwal Ugama. Baginda meneruskan keberangkatan dengan meninjau murid-murid sekolah rendah Pulai semasa waktu rehat tengah hari. Walaupun ada komputer dengan sediakan, tapi memang cukup untuk seorang ibu. Agama macam itu. Mesti ada. Diwajibkan. You watched the rugby. You watched the rugby World Cup. Very well. Aku salah. Pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum melibatkan pelajar di peringkat pra hingga darjah 3 agama. Semua berfungsi dengan baik.
Ke arah meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kebersihan alam sekitar, pagi tadi diadakan pelancaran kempen kebersihan Brunei Darussalam. Dianjurkan oleh Jawatankuasa Induk Isu-Isu Kebersihan Negara Brunei Darussalam yang terdiri daripada Kementerian Pembangunan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Kempen berskala besar dan bersepadu itu berlangsung di Kampung Lamunin, daerah Tutong. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku pengerusi bersama Jawatankuasa Induk Isu-Isu Kebersihan. Lebih 400 orang menyertai kempen tersebut, antaranya terdiri daripada sektor kerajaan dan swasta, penduduk kampung dan sukarelawan. Juga menyertai ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Melalui kempen ini, lebih 400 kilogram sampah dikumpulkan. Jawatankuasa Induk Isu-Isu Kebersihan Negara Brunei Darussalam terdiri daripada Kementerian Pembangunan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Sejak 3 tahun kebelakangan, sektor pertanian, perikanan dan agri makanan di negara Brunei Darussalam menunjukkan peningkatan keluaran kasar hasil dari segi metrik tan dan juga nilai. Perkara tersebut antara yang dikongsikan pada Majlis Penyampaian Anugerah Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan kali ke-13 tahun 2023. Majlis berlangsung pagi tadi di Pusat Agribisnes Rimba. Dayang Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dalam ucapannya juga berkata, negara pada bulan September lalu telah melakar sejarah pengeksportan produk daging diproses dan produk makanan sejuk beku ke Sabah untuk menyumbang dan menyokong objektif Wawasan Brunei 2035 mengenai kepelbagaian ekonomi. Penyampaian anugerah khas disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusen, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Anugerah khas adalah bagi mengenang jasa dan usaha serta sumbangan para peladang, petani, penternak dan nelayan dalam menjana pembangunan ekonomi negara amnya dan khususnya dalam sektor pertanian dan perikanan. Beberapa penerima anugerah Hari Peladang, Petani dan Penternak dan Nelayan semasa ditemui oleh pewarta RTB menzahirkan rasa syukur atas pengiktirafan sebagai antara pengusaha yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Kalau dikirakan adalah macam orang ada prihatin daripada agri makanan untuk meningkatkan perusahaan kami ini. Jadi diucapkan terima kasihlah kepada agri makanan memberi kami peluang untuk mendapatkan anugerahan. Sesungguhnya anugerah ini insya-Allah menyuntik semangat kami lebih jauh lagi, yang mana kami cita-cita kami produk kami ini akan dapat dieksporlah ke luar negara. Dari dulu bermula dari belakang rumah, and then selama 3 tahun now ada sangkar sendiri sudah. So sekarang macam sektor perikanan membantu sangat-sangatlah and membagi reward atau as macam a token of appreciation. Kolej Perniagaan Laksmana LCB menganjurkan Festival LCB Luar Biasa November 2023 selama 3 minggu. Perasmian festival diadakan petang tadi di kolej berkenaan. Pelancaran festival disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi. Festival turut mempamerkan pelbagai hasil kerja pelajar. Festival diadakan setiap Sabtu dan Ahad sehingga 19 November ini dengan pengisian pelbagai program antaranya Santai Fest, Kejohanan E-Bola Sepak dan Hujung Minggu Chill LCB.
Bagi memberigakan perkhidmatan undang-undang yang lebih berkesan melalui pendekatan Whole of Nation dan Whole of Government, Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Unit Perundangan Islam mengadakan klinik undang-undang syariah dengan tema Riayah Warga Emas. Acara diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, daerah Temburung. Hadir yang berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Klinik yang dikendalikan oleh tenaga penasihat daripada pelbagai agensi kerajaan bermatlamat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesedaran warga emas mengenai hak dan perlindungan di bawah Undang-Undang Syariah. Antara pengisiannya termasuk sesi sembang Undang-Undang Syariah. Klinik-klinik tersebut sangat bermanfaat dan sangat berguna kepada warga emas, terutamanya kepada undang-undang keluarga Islam yang berkaitan dengan nafkah dan sebagainya, berkaitan dengan undang-undang jenayah syariah, berkaitan dengan pengurusan harta dalam Islam. Pemberigaan pengukuhan makasih syariah kepada sektor-sektor swasta diteruskan lagi pagi tadi. Kali ini pemberigaan menyasarkan sektor tenaga di negara ini. Taklimat disampaikan oleh Dr. Awang Haji Nur Alizam bin Haji Ali Akbar, Dekan Fakulti Syariah, College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Kupu SB. Taklimat dihadiri oleh wakil-wakil daripada agensi berkaitan seperti Brunei Fertilizer Industries, Hengi Industries Sdn Bhd, Brunei Metal Company Sdn Bhd, Petronas Carigali Brunei Limited dan Brunei Gas Carriers Sendirian Berhad. Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Jami'ah Sri Hasanal Bolkiah, Kampung Kiarung, hari ini mengadakan majlis bacaan surah Yasin dan Ratib Al-Atas serta doa memohon keselamatan bagi penduduk Palestin bagi kelas bimbingan Muslimah seluruh negara. Antara yang hadir Datin Hajah Nahriah binti Haji Awang Asbi, isteri Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis antara lain bertujuan mendorong para muslimah untuk mengamalkan doa dan wirid ketika ditimpa musibah dan mendoakan saudara-saudara yang menghadapi kesusahan. Turut diselajurkan kutipan derma untuk tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza 2023. Majlis berlangsung di Jami'ah Sri Hasanal Bolkiah. Sebagai menghargai jasa dan penglibatan warga emas yang sama-sama menjayakan aktiviti dan kegiatan masjid, pagi tadi diadakan majlis penghargaan dan meraikan warga emas anjuran Masjid Al-Muhtadibillah, Kampung Sungai Kebun. Dalam ucapan, Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid selaku wakil peribadi Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, antaranya berkata, masjid berperanan sebagai hub komuniti atau pusat masyarakat yang di dalamnya diadakan beberapa aktiviti. 26 warga emas menerima sijil penghargaan. Majlis diharap dapat menyuntik semangat golongan belia untuk sama-sama mengimarahkan masjid agar syiar Islam terus terpelihara. Sebagai usaha melindungi, melestarikan, menghargai dan mempromosi pantun Melayu Brunei agar terus diwarisi, Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan pagi tadi mengadakan taklimat pencalonan pantun Melayu Brunei dalam daftar representatif dalam warisan budaya tidak ketara UNESCO. Ia diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-20 Convention Melindungi Warisan Budaya Tidak Ketara 2003. Taklimat berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka, Prakas. Hadir Awang Suib bin Haji Awang Damit, pemangku pengarah kebudayaan dan kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Taklimat antara lain memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai peranan komuniti serta pendukung pantun dalam memberikan kerjasama untuk memelihara dan melindungi pantun serta rekod arkib berkaitan pantun untuk generasi akan datang. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. 20 orang ahli kelab kebajikan Ketua Masyarakat dan Ketua Kampung KMKK Zon Bandar Lawas Sarawak mengadakan lawatan muhibah sambil belajar ke negara Brunei Darussalam.
Pagi tadi rombongan mengadakan lawatan ke Pusat Dakwah Islamiah. Semasa lawatan, rombongan mendengar taklimat dan mengunjungi Balai Pameran Pusat Dakwah Islamiah. Lawatan bertujuan mengeratkan silaturahim, berkongsi pengalaman dan bertukar-tukar pandangan. Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan menganjurkan bengkel kesihatan reproduktif bagi guru-guru sains sekolah menengah. Bengkel diadakan di Brunei Darussalam Leadership and Teachers Academy, Kampung Lupak Luas dan Pusat Tingkatan 6 Tutung. Bengkel selama 4 hari diharap dapat meningkatkan kesedaran dalam kalangan guru sekolah dan pelajar mengenai kesihatan reproduktif dan membincangkan pedagogi dan teknik pengajaran yang berkesan termasuk pelan pengajaran. Most important is to make sure that the message that we deliver is correct and of course is accurate supaya the student in the misunderstanding in the future. And plus kesihatan reproduktif ini it's actually important and crucial for the student to know. 20 orang suri rumah tangga menyertai bengkel memasak di bawah projek pembangunan sosial hari ini. Bengkel seumpamanya bertujuan membekalkan mereka dengan kemahiran bagi membantu menjana pendapatan untuk keperluan harian keluarga. Bengkel diadakan petang tadi di sebuah pusat membeli belah Kampung Kulap. Bengkel dikendalikan oleh 2 orang tenaga pengajar dari Pusat Pembangunan Belia. Sepanjang bengkel, mereka ditunjuk ajar mengenai masakan dan pembuatan pastry di samping panduan menghasilkan satu produk makanan yang lebih kreatif. Bengkel dianjurkan bersama oleh Mitsubishi Corporation dan Green Brunei. Bola sepak Piala Singapura 2023, Brunei DPMMFC meneruskan saingan peringkat kumpulan lewat petang tadi bertemu Young Lions. Perlawanan di Stadium Jalan Besar Singapura itu berkesudahan Brunei DPMMFC menang ke atas Young Lions dengan keputusan 1-0. Pasukan Azam FT mara ke perlawanan akhir kejohanan bola sepak jemputan veteran BTB. Perlawanan separuh akhir berlangsung petang kemarin di Kompleks Sukan Prakas. Azam FT berjersey biru bertemu SMFC. Pada separuh masa pertama, Azam FT berada di hadapan untuk kedudukan 1-0 pada minit ke-20 selepas dihadiahkan sepakan penalti. Masuk babak kedua, SMFC berjaya menyamakan kedudukan 1-1 pada minit ke-67. Kedudukan 1-1 itu kekal sehingga tamat perlawanan sekaligus mengheret perlawanan ke penentuan sepakan penalti. Dalam penentuan sepakan penalti, Azam FT menang dengan jaringan 4-3. Kejohanan bola jaring antara kementerian-kementerian kali ke-30 diteruskan lagi dengan beberapa perlawanan. Kejohanan sempena Hari Perkhidmatan Awam, anjuran Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Persatuan Bola Jaring Negara Brunei Darussalam berlangsung di Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Aksi kategori terbuka menyaksikan Jabatan Perdana Menteri menewaskan Kementerian Pertahanan dengan keputusan 24-2. Perlawanan bagi kategori veteran pula, Kementerian Kesihatan terikat 10 sama dengan Kementerian Pembangunan. Dalam satu lagi perlawanan kategori terbuka, Kementerian Kesihatan tewas 10-11 kepada Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Perlawanan kedua kategori veteran menyaksikan Kementerian Pendidikan kalah 8-10 kepada Kementerian Kesihatan.
Manakala bagi kategori terbuka, Kementerian Hal Ehwal Ugama mengalahkan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan 21-9. Kementerian Pendidikan tewas kepada Kementerian Pembangunan bagi kategori veteran dengan kiraan 8 berbalas 14 sekaligus meletakkan Kementerian Pembangunan sebagai juara. Kementerian Kesihatan di tempat kedua dan Kementerian Pendidikan di tempat ketiga.